Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara England menentang Croatia, yang mana England menang 1-0 hasil jaringan daripada Raheem Sterling, yang mana gol Raheem Sterling ni adalah satu passing daripada Calvin Phillips, yang mana Phillips ni mempunyai vision yang sangat jelas. Dia berjaya membuat passing yang mana dia nampak Sterling sedang melakukan larian belakang pertahanan. Lalu Philip berjaya nampak benda tu. Philip passing kat Sterling. Sterling dengan mudahnya menewaskan penjaga gol Croatia dan juga defend Croatia iaitu Kalota dengan tenang menyempurnakan gol tersebut hasil hantaran daripada Philip. Okey, untuk ulasan perlawanan saya akan mulakan dengan pasukan England, yang mana saya akan mulakan dengan kekuatan dan juga kelebihan pasukan England. Yang pertama, untuk pasukan England adalah mereka bermain sebagai double pivot pada perlawanan semalam, yang mana double pivot tersebut adalah Rice dan juga Philip bermain sebagai defensive midfielder. Tetapi apa yang saya suka tentang peranan double pivot yang ada dalam England ni adalah Calvin Phillips, yang mana Calvin Phillips ni lebih bertindak untuk menstabilkan bahagian midfield England, yang mana beliau ketika England menyerang, beliau akan support Mount dan juga Foden ketika mereka menyerang. Bahkan ketika bertahan, Philip ni akan bantu bahagian pertahanan England dengan Rice. Jadi keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan yang dimiliki oleh Philip dalam perlawanan semalam menyebabkan England berjaya stabilize position di midfield. Jadi ketika menyerang, Philip support, ketika bertahan, Philip juga support. Jadi boleh saya katakan Philip ni adalah orang yang memainkan peranan yang penting ketika England menang semalam. Sebab tanpa dia, kemungkinan besar England untuk attack adalah sukar. Sebab apa? Sebab England hanya menggunakan seorang attacking midfielder iaitu Mount. Kalau Philip ni tak bergerak ataupun tak membantu sangat midfield pasukan England ketika menyerang dan hanya stay di bawah bersama dengan Rice, kemungkinan besar midfield England memang takkan hidup. Itu kesukaan ataupun kekuatan England yang pertama yang saya nampak. Yang kedua, kekuatan England yang kedua adalah kita boleh lihat di bahagian kiri, yang mana Southgate dia membuat satu gamble yang sangat besar. Walaupun dia mempunyai left back yang berkualiti, iaitu dia ada Luke Shaw, dia ada Ben Chilwell, tetapi apa yang dibuat oleh Southgate adalah dia menukarkan Kieran Trippier untuk diletakkan sebagai first 11, yang mana pada perlawanan semalam boleh dikatakan Kieran Trippier dan juga Sterling memainkan peranan yang sangat penting di bahagian kiri England apabila mereka berjaya melakukan pressing ke atas bahagian kanan Croatia, yang menyebabkan pemain-pemain Croatia di bahagian kanan kehilangan bola dengan begitu banyak. Terutamanya kita boleh lihat Veselko yang bermain sebagai right back Croatia akibat dipressing oleh Sterling yang membantu Trippier ketika bertahan, menyebabkan Veselko ni kehilangan banyak bola. Dan benda tu adalah satu perkara yang bagus untuk England. Sebab apa? Sebab bahagian kiri England ni nampak solid. Jadi Croatia tak boleh nak tembus bahagian kiri England yang diketuai oleh Trippier yang bermain sebagai left back dan juga Sterling yang bantu Trippier ketika bertahan. Jadi dua orang player di bahagian kiri England ni memang memainkan satu peranan yang sangat penting. Itu yang kedua, kekuatan England dalam kemenangan tersebut. Okey, yang ketiga, apa yang saya nampak adalah Jordan Pickford semalam tak diuji sangat. Sebab apa Jordan Pickford tak diuji? Sebab England bermain dengan double pivot, yang mana satu, Calvin Phillips, dia lebih untuk balancing ataupun untuk lebih balance antara menyerang dan bertahan. Tetapi seorang lagi double pivot iaitu Declan Rice, yang mana Rice ni dia bermain terlalu deep ke bawah, yang mana bila dia deep ke bawah, dia akan stay di bahagian defensive midfielder sahaja. Jadi peranan Rice adalah untuk membantu bahagian pertahanan, yang mana center back belakang Rice ni ada dua center back iaitu Stone dan juga Tyrone Mings. Jadi bila ada Rice di hadapan, maka mereka akan bentuk macam tiga segi kat bahagian pertahanan tu. Jadi barisan tengah Croatia kena cuba untuk lepasi Rice dulu. Bila mereka dah lepasi Rice, barulah mereka akan kena cuba untuk lepasi Mings dan juga Stone. Jadi benda tu menyebabkan barisan pertahanan England memang begitu-gitu solid Sebab Rice dia tak support sangat bahagian serangan. Dia lebih kepada untuk stay deep dan juga bantu bahagian pertahanan, backup kepada Mings dan juga Stone. Kiranya Rice ni adalah orang yang pertama yang akan berdepan dengan Croatia ketika Croatia menyerang Itu memang kekuatan juga untuk England, yang mana mereka boleh stay solid di bahagian pertahanan. Okey,
kita masuk ke kelemahan pasukan England. Yang mana yang pertama, kelemahan yang saya nampak adalah peranan Foden bermain di bahagian wing kanan. Yang mana Foden ni, dia adalah seorang player yang sangat bagus untuk buat satu cut in, buat bila mana dia cut in, dia akan cuba untuk shoot ataupun buat flashing dan sebagainya. Dan benda tu berjaya dibuat oleh Foden pada separuh masa pertama, yang mana satu flashing shoot terkena palangan. Jadi, benda sebenarnya kekurangan England di bahagian kanan ni adalah apabila Foden ni adalah seorang pemain yang versatile, yang laju, mempunyai skill yang baik. Tetapi ketika first half dan juga second half, beliau kurang untuk dapat support daripada Kyle Walker. Yang mana Kyle Walker bermain di bahagian right back England semalam adalah sangat struggle lah, boleh saya katakan. Yang mana banyak performance Kyle Walker ni banyak tersangkut dan banyak build up yang cuba dilakukan ataupun support yang diberikan oleh Kyle Walker kepada Foden ni tak menjadi. Itu yang menyebabkan Foden agak kurang menyelah pada perlawanan semalam. Waktu first half menyelah lah sikit, tapi tak berapa menyelah lah, disebabkan banyak build up dan kurangnya support daripada Walker di bahagian kanan. Boleh saya katakan untuk first half, the worst player untuk England adalah Walker. Sebab Walker ni macam tak bagi apa-apa import sangat kepada England untuk first half, terutamanya dalam backup dan memberi support kepada Foden. Okey, yang seterusnya, kelemahan England adalah Harry Kane. Yang mana pada perlawanan semalam, Harry Kane bermain dengan terlalu deep. Yang mana kadang-kadang dia bantu bahagian tengah, kadang-kadang dia turun untuk minta bola. Tetapi ketika Harry Kane dapat bola dan England dah cuba untuk build up, Harry Kane lambat untuk kembali kepada position asal dia, iaitu sebagai target man. England mensasarkan Harry Kane sebagai target man, tetapi disebabkan peranan Harry Kane ni turun terlalu deep ke bawah, menyebabkan ketika England cuba untuk build up dan juga counter attack, jadi bila England dah cuba nak build up, cuba dah nak counter attack, tetapi Harry Kane lambat balik untuk ke tempat position dia sebagai seorang striker. Bahkan antara kelemahan England yang lain adalah semalam mereka cuba untuk main combination wide, yang mana mereka cuba untuk attack secara wide ataupun lebar menggunakan Foden, menggunakan Sterling. Bahkan kadang-kadang mereka cuba untuk penetrate ke bahagian tengah. Tetapi apa yang saya nampak adalah ketika mereka cuba attack dengan terlalu wide, terlalu lebar, mereka cuba juga untuk masuk balik ke bahagian tengah. Yang mana sepatutnya jika Foden dan juga Sterling dah dapat bola yang begitu selesa di bahagian kanan dan juga bahagian kiri yang bermain dengan terlalu wide, sepatutnya mereka boleh jadikan Harry Kane sebagai target man, iaitu mereka hanya perlu crossing dan biar Harry Kane score. Tetapi apa yang saya nampak, bila Foden dapat bola, dia gelecek-gelecek, dia nak cuba juga menyelit masuk dalam kotak penalti untuk mencari gol. Semacam juga dengan Sterling. Jadi sepatutnya mereka ni boleh main dengan lebih lancar sekiranya mereka cuba untuk main hanya dengan crossing. Kalau tak, memang susah lah. Sebab apa? Sebab Mount hanya bersendirian sebagai seorang attacking midfielder. Kalau Philip tak backup dia semalam, memang Mount tak berapa menjadi lah. Jadi saya rasa antara sebab faktor England cuba nak main double pivot adalah mungkin Southgate nak cuba bertahan lah, dan cuba strategi baru, iaitu sebagai combination play antara wide dengan midfield ataupun bahagian tengah punya attacking. Jadi tapi benda tu nampaknya tak berapa menjadi, yang menyebabkan peranan Harry Kane dalam perlawanan semalam hilang. Dan memang Harry Kane hilang dan Harry Kane tak berada dalam satu prestasi yang memberangsangkan lah, disebabkan taktikal yang diterapkan oleh Southgate. Tetapi apapun, satu tindakan yang berani dan pujian harus diberikan kepada Southgate, sebab berani buat taktikal macam tu dan berani turunkan Trippier di bahagian kiri. Dan saya rasa untuk next game still Southgate boleh main seorang defensive midfielder cukup lah. Declan Rice, letak Rice ataupun Philip, ataupun dia perlu cuba untuk letak Rice dan gandingkan Mount dengan Philip sebagai attacking midfielder. Foden boleh tukar dengan Sancho dulu, sebab Foden nampaknya tak berapa selesa bermain sebagai right winger pada perlawanan semalam. Kita boleh ubah lah kan. Tapi kita tak tahu apa perancangan Southgate, sebab banyak sangat right back. Jadi dah bawa right back banyak, apa cerita tak guna, dia pun gunalah, sampai terpaksa drop Chilwell dan juga Luke Shaw. Aku tak faham. Tapi untuk Croatia pula, Croatia semalam memang tim yang agak tak berapa menjadi, disebabkan betapa solidnya barisan pertahanan dan juga defensive midfielder England, yang mana banyak gerakan-gerakan mereka berjaya dipatahkan dengan begitu mudah. Boleh dikatakan Pickford semalam duduk kat gawang tu macam duduk santai lah, dan tak kena serang. Rabbit dikatakan player yang sepatutnya perform, tetapi hanya ada satu shoot. Tapi satu shoot tu pun dia melewat keluar, tak on target lah kan. Tetapi daripada segi position tak beza jauh, hanya 50%
51-49 tak silap saya, macam tu saja. Tapi Croatia dominate game lah. Cumanya secara overallnya 50-50 je lah kan. Tapi apapun next game saya harap England bangkit lah, ubah taktikal. Sebab kita tahu England ada Sancho, ada Grealish. Berikan peluang kepada player-player ni untuk buktikan kemampuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.